أستغفر الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله
ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia pegawai pemerintah, tuan-tuan pegawai, PT3 sedaya warga pasukan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit muhasabah dan renungan kita pada petang yang mulia lagi penuh dengan kebajikan ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mengambil kesempatan kerana kita berada di tanggal ataupun di satu masa yang amat penuh dengan kelebihan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berada di satu hari yang namanya hari Arafah, hari ataupun tanggal 9 Zulhijjah, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah, faman adraka lailata Arafah qabla tulu'il fajar min lailati Jum'in faqad tamma hajjuhu. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Maka barang siapa yang mengetahui wukuf di Arafah pada malam Arafah hingga menjelang terbitnya fajar dari malam berkumpulnya para jemaah, maka sesungguhnya hajinya telah sempurna. Dan di dalam satu riwayat yang lain, wasu'ila an sawmi yaumi Arafah faqala yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ditanya tentang puasa pada hari Arafah, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa pada hari Arafah itu akan menghapuskan dosa yang kecil yang dilakukan pada tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Yang berbahagia tuan dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ketika mana kita tidak berada di musim bukan pandemik dahulu, petang ini ataupun masa ini adalah keadaan lebih 2 juta jemaah haji yang akan berhimpun di Padang Arafah, yakni untuk menunaikan rukun haji yang kedua, iaitulah wukuf di Arafah. Rukun haji ini semuanya ada 6. Yang pertama ihram, yang kedua niat ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga sa'i, iaitu berlari antara Bukit Safa dengan Bukit Marwah, yang keempat tahlul, dan yang kelima 6 rukun haji. Kalau umrah 6. Jadi dengan keluasan Padang Arafah ini, yakni ketika ini adalah keadaan rukun haji yang kedua. Ketika jemaah haji melakukan rukun ini, tempatnya adalah di Padang Arafah, di mana Padang Arafah ini luasnya lebih kurang kira 10 km. Ketika mana jemaah haji berkumpul di Padang Arafah inilah mereka semata-mata untuk mendapatkan, yakni mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhenti ataupun diam sebentar di bumi Arafah untuk waktu yang amat singkat, iaitu daripada 8 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah, ataupun waktu yang lebih benarnya pada kita yang duduk di Malaysia ini, iaitulah pada pukul 9.23 pagi tadi hingga 12.05 malam ini. Dan kalau di Mekah adalah ketika 4.23 pagi tadi hingga 19.05 malam ni, iaitulah sampai waktu maghrib, itu waktu di Mekah. Jadi tiada seorang pun jemaah haji yang dikecualikan untuk hadir di bumi Arafah ini. Walaupun orang itu sakit berada di dalam hospital, pihak kerajaan Arab Saudi dia akan membawa orang sakit ini bawa untuk wukuf di Arafah juga. Kenapa? Wukuf ini adalah kemuncak ibadah haji. Karena kata Nabi SAW, haji itu adalah wukuf di Arafah, dan wukuf ini jugalah membeza
membezakan antara rukun haji dan juga rukun umrah. Adapun keadaan jemaah haji kita ketika mana berada di Mekah, mereka akan dibawa ke tanah ke Padang Arafah ini yang jaraknya daripada Mekah lebih kurang 20 km dengan bas yang disediakan. Ada yang sampai pada tanggal 8 Zulhijjah pada tengah harinya. Ada yang sampai pada waktu asar 8 Zulhijjah. Jadi untuk menunggu waktu Arafah, waktu yang dikatakan mustajab doa ini, maka tidak ada apa pun yang berada di halaman ataupun di Padang Arafah ini, melainkan di sana disediakan kemah-kemah yang besar. Dan kalau ikut tabung haji yang jemaah haji Malaysia ini, strengthnya daripada 2 juta orang tadi, strength untuk jemaah Malaysia saja lebih kurang 200 kemah yang padanya tidak ada satu penghawa dingin pun, yang ada pun kipas, tetapi tidak boleh memberi kesejukan. Kerana apa? Celsius ataupun darjah suhu di sana 38 hingga ke 40 darjah Celsius. Allahu Akbar. Lalu di setiap tiang besi kemah itu ada nama antara 10 hingga 15 jemaah haji. Yang mana kebanyakannya di dalam satu kemah itu mereka yang duduk di dalam satu hotel daripada Makkah. Mereka membentangkan tikar, dibekalkan dengan setiap tikar yang hanya mampu menampung satu tubuh sahaja. Jadi satu orang bawa satu tikar bengkuang lebih kurang untuk dia tidur. Tidak ada tilam yang selesa dan sebagainya. Itulah keadaan di bumi Arafah. Di mana ketika inilah kesabaran diuji, sama ada kita bersabar ataupun sebaliknya. Bagaimana keadaan tuan-tuan dan dirahmati Allah? Mereka akan berbaring dalam keadaan memakai ihram. Kaki orang depan kena kepada kepala orang yang di bawahnya. Kepala orang yang di depannya kena kepada kena kaki orang di belakang. Itulah keadaannya di tanah Arafah itu. Lalu di dalam kemah itu mereka akan melakukan ibadah secara bersendirian, berwirid, bertahmid, berzikir, bermunajat kepada Allah untuk menunggu waktu yang mustajab, iaitulah waktu Arafah ini. Di dalam kemah membentangkan sejadah masing-masing, ada surau tetapi surau tak amat kecil sehingga mereka terpaksa berkumpul, mengenali antara satu sama lain untuk berjemaah di dalam kemah itu. Inilah yang dinamakan dengan Arafah, Ain Rafa, iaitu arif, saling berkenalan ketika mana berada di tanah Arafah ini. Ketika menggunakan tandas, mereka perlu beratur panjang untuk menunggu gilirannya. Kerana apa? Ada 5 pintu tandas yang setiap satu hanya mampu masuk seorang sahaja. Di situlah tempat buang air besarnya, air kecilnya dan mandi. Ketika mana orang yang menggunakan tandas begitu lama, maka dia tidak ada nasi ataupun toleransi dengan orang yang ramai beratur di belakang itu. Maka ketika 8 Zulhijjah selepas solat Isyak, maka jemaah ini dibenarkan untuk merelapkan mata sebentar, untuk bangun pula 9 Zulhijjah pagi tadi ni, untuk bangun buat qiyamul lail. Bangun pagi tadi yang kita sebut pukul 4 pagi tadi, maka mutawif akan kejutkan semua untuk bangun untuk sembahyang tahajud, hajat, tasbih dan sebagainya. Sampailah mereka bersarapan, dan bersarapan pun hanya menggunakan biskut yang roti yang bawa dalam beg. Tak ada dah di sana roti canai ke roti buah pagi-pagi, nasi lemak, tak jumpa. Itulah keadaan di Padang Arafah. Sampailah waktu zuhur masuk, dan selepas zuhur lah disampaikan di sana khutbah Arafah. Dan ketika ini jugalah yang berlakunya haji terakhir Nabi SAW, iaitulah yang dinamakan khutbah wada yang Rasulullah sampaikan pada tahun 10 Zulhijjah di Padang Arafah itu sendiri. Maka selepas zuhur mereka mendengar khutbah, dan sampailah selepas asar, maka mutawif menyuruh suami supaya mencari isteri masing-masing di dalam kemahnya, panggil isteri masing-masing, dan selepas asar inilah
mereka bermunajat di padang Arafah ini, maka diceritakan ketika itu dibentangkan tikar, lalu semuanya bermunajat, suami isteri, keluarga dan sebagainya. Tidak ada yang dapat dilihat suasana ketika itu, melainkan semua jemaah haji ini mencucuri air mata mereka, berlinangan air mata mereka, mengadu bermunajat kepada Allah dengan dosa apabila melihat keadaan berada di tanah Arafah ini. Begitulah keadaannya sampailah masuk waktu maghrib dan Isyak, mereka akan kembali kepada Muzdalifah dengan mengutip 72 butir batu untuk dilemparkan di tanah di Jamrah, untuk melontar di Jamrah. Begitulah keadaannya para hujjaj, orang-orang yang menunaikan haji ketika mereka berada di padang Arafah waktu ketika ini. Jadi bagi tuan hadirin dan dirahmati Allah, kita mengambilkan kesempatan yang baik ini, berada di waktu yang baik ini, ketika mana ini jugalah ketika tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah, ketika Nabi SAW menyampaikan khutbah yang terakhirnya. Lalu apa yang ditekankan di dalam khutbah Nabi SAW? Rasulullah mengajak manusia supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan meneru manusia supaya menghormati hak-hak suci sesama manusia, baik lelaki dan perempuan. Hak-hak inilah yang hari ini kita tertipu dengan dunia sosial. Allahu Akbar. Kita telah hilangkan kesucian lelaki dan perempuan dalam masyarakat kita hari ini. Ada orang yang membantu perempuan yang lemah dan sebagainya atas niat ataupun sebabnya yang lain, sebab yang jahat kepada perempuan tersebut. Ada perempuan yang membantu lelaki susah dan sebagainya atas niat yang jahat kepada lelaki tersebut. Inilah yang cuba diutarakan oleh Nabi SAW supaya kita menjaga hak-hak kesucian ini sesama manusia, memelihara keturunan dan sebagainya. Sesungguhnya darahmu, harta bendamu dan kehormatanmu adalah suci ke atas kamu seperti sucinya hari haji pada hari ini di dalam bulan yang suci, bulan Zulhijjah ini, dan di negeri tanah yang suci ini. Begitulah kata Nabi SAW sambil diutarakan ayat Al-Quran di dalam surah Al-Ma'idah. Kata Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana itu kami, surah Al-Ma'idah ayat 32, kami menetapkan atas Bani Israel bahawa barang siapa yang membunuh satu jiwa bukan kerana orang itu membunuh jiwa orang lain. Dia membunuh seseorang itu bukan sebab orang itu bunuh orang yang lain, atau bukan kerana membuat kerosakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Na'udzubillah min zalik. Kita nampak pada hukuman dunia dia membunuh seorang, tapi di sisi agama orang yang membunuh orang lain itu samanya seperti orang yang telah membunuh seluruh manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ini bunuh manusia bukan menggunakan pistol dan sebagainya, tetapi keadaan sosial, keadaan teknologi hari ini boleh membunuh manusia melalui scam dan sebagainya. Dia mengumpan orang lelaki, mengumpan orang perempuan, membuka aurat dan sebagainya, sampai satu tahap skema ini mengancam dengan satu jumlah wang ringgit yang tinggi dan sebagainya. Sehingga mana orang ini tidak mampu menangguh keadaan itu, akhirnya stres, tidak dapat selesaikan masalah itu dan takut, malu, terlampau malu, takut maruahnya tersebar dan sebagainya. Akhirnya mengambil kesempatan terjun bangunan, minum racun dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi kata Rasulullah melalui ayat ini seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, inilah Islam. Inilah Islam. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara seluruh kehidupan manusia. Dan demi keagungan kekuasaan Allah, semua telah datang kepada mereka para rasul dengan keterangan yang jelas. Kemudian sesungguhnya banyak dari mereka sesudah itu benar-benar melampaui batas di muka bumi. Yang bahagia tuan hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh itu mulai hari ini kita berada di dalam pandemik ujian ini, maka bersama-samalah
kita meraihkan hak sesama manusia dengan membantu sesama kita dalam keadaan yang aman, ikhlas, bukan kerana sebab-sebab keduniaan, bukan kerana sebab jawatan, bukan kerana sebab kekuasaan dan sebagainya. Kerana apa? Membantu sesama manusia ini adalah suruhan agama kita, iaitulah agama Islam. Akhirnya wukuf di Arafah ini ataupun kita sebut sebagai hari Arafah ini hakikatnya mengajar manusia untuk meninggalkan dunia selama beberapa jam, yakni berhenti dari segala aktiviti agar kita merenung diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah haji yang berada di padang Arafah ini, mereka seolah-olah merasa berada di padang mahsyar. Kerana apa? Ketika itu semuanya dalam keadaan pakaian yang sama, pakaian yang putih, tidak ada beza pangkat ketika itu, tidak ada beza darjat ketika itu, melainkan semuanya memuji, berdoa sambil mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya khutbah Nabi SAW yang disampaikan pada tahun ke-10 Hijrah itu telah menekankan prinsip kemanusiaan yang mesti kita jaga dan hormat, sejajar dengan ajaran Quran yang menegaskan setiap individu manusia harus dihormati haknya, kerana setiap pribadi itu mempunyai nilai kemanusiaan sejagat. Suka untuk saya utarakan di sini, kadang-kadang di dalam kuartus kita dan sebagainya berlaku perkara-perkara yang mencemar maruah keluarga dan sebagainya. Ada yang mengambil kesempatan kerana suami jirannya berkursus, ada yang mengambil kesempatan kerana suami jirannya pergi keluar misi setahun dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, peringatan untuk diri saya dan juga warga pasukan ini khususnya, untuk kita sama-sama menjaga integriti kita sebagai orang Islam, membantu orang-orang yang lemah di kalangan kita dengan niat bantu yang disuruh, diperintahkan oleh agama, bukanlah bantuan yang boleh mendatangkan kemungkaran, mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita berdoa pada petang ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kebaikan kepada kita, kepada keluarga kita. Mungkin ada yang di dalam masalah bersama isterinya, bersama suaminya, bersama ahli keluarganya, Allah kurniakan jalan penyelesaian. Mungkin masalah bersama ibu ayahnya, mungkin masalah bersama anak-anaknya. Yang kadang hari ini kita kata ada masalah apa Ustaz dengan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak kita lambat belajar pun kita rasa stres. Tuan, kita kena reverse balik dulu. Anak kita hari ni 5-6 tahun, kita nak suruh dia mengaji macam Syarifah Kasih. Mana boleh budak tu nak mengaji macam tu? Kita nak suruh dia mengaji macam Korea. Kita dulu bukan 5 tahun, darjah 5 pun baru Iqra 1. Tiba-tiba hari ni kononnya nak jadikan anak kita tu baik, jangan jadi macam ayah. Kita paksa dia, kita rotan dia. Ini satu dalam keadaan yang tidak betul. Bukanlah membiarkan dia terus susah belajar, tetapi kita janganlah menghukum dia, memaksa dia. Kenapa? Kanak-kanak ini ada zaman dia. Ada zaman dia sampai masa dengan doa tahajud seorang ayah, doa tahajud seorang ibu, Allah yang akan mendidik anak itu dalam usaha kita menasihati mereka. Dalam masa yang sama kita berdoa, bertawakal, berusaha, insya-Allah Allah akan bagi kebaikan kepada anak itu. Dan kebaikan anak itu adalah melalui kebaikan daripada kedua ibu ayahnya itu sendiri. InsyaAllah sama-samalah kita berdoa pada petang ataupun pada hari Arafah ini. Mudah-mudahan Allah kurniakan keberkatan, keselamatan kepada kita, warga pasukan seluruhnya, juga yang berada di utara, timur, selatan, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu ayah yang 2 hari raya dah kita tak dapat berjumpa, mudah-mudahan di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memberi kita kebaikan dengan sebab majlis kita pada petang ini diberikan kelonggaran selepas ini. Mungkin di pihak kerajaan kita dapat kembali ziarah kedua orang tua kita yang berada di kampung, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit zikir pada hari yang baik ini disebut di sana dalam satu hadis Nabi menyebut
zikir yang paling baik pada hari ini adalah perkataan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. InsyaAllah kita sama-sama berzikir dan juga kita akan sudahi majlis petang ini dengan bacaan doa memohon rahmat sejahtera daripada Allah Subhanahu wa taala. للنبي الكرام وإلى والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء
قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لله اللهم يا محول الأهوال يا كريم يا متعال بجودك وكرمك حول أهوالنا إلى أحسن أهوال وبارك لنا ولجميع المسلمين ببركة يوم عرفة يا الله kurniakan pada kami kejayaan terbesar ya Allah. Tiada kejayaan yang lebih besar ya Allah melainkan diselamatkan kami dari api neraka-Mu ya Allah, dipilih kami dan syurga keluarga kami memasuki syurga Firdaus-Mu ya Allah. Ya Allah, masukkan kami dan keluarga kami dalam golongan yang beriman ya Allah. Kelak hari kiamat kami menerima kitab amalan kami di tangan kanan kami ya Allah. Ya Allah, kurniakan pada kami kematian yang diberkati ya Allah. Izinkan kami yang mengucap syahadah sebelum kami menghembuskan nafas kami yang terakhir ya Allah. Kurniakan kami dikenali serta diterima dari hamba-hamba-Mu serta umat Nabi yang mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, masukkan kami di dalam kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, bersama mereka di syurga Firdaus-Mu ya Allah. Ya Allah, selamatkan rakan-rakan bukan Islam kami dari neraka-Mu ya Allah. Ya hari ini kami kenal mereka amat baik dengan kami ya Allah. Kurniakan mereka hidayah-Mu ya Allah. Kurniakan mereka petunjuk-Mu ya Allah, agar mereka juga memasuki, mendapat hidayah, menerima Islam seperti mana kami menerimanya hari ini ya Allah. Ya Allah, satukan kami dalam syurga Firdaus ya Allah dengan orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Ibu ayah kami ya Allah, adik-beradik kami ya Allah, saudara mara kami ya Allah, yang hari ini kami tahu mereka jua bukan dari kalangan orang-orang yang baik ya Allah, tetapi Kau satukanlah kami dan mereka ya Allah semata-mata
Satukanlah kami dan mereka ya Allah memasuki syurga Firdaus-Mu ya Allah semata-mata dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sempurnakan agama kami ya Allah. Sempurnakan ibadah kami ya Allah. Kurniakan kami kekuatan ya Allah untuk jadi hamba-Mu yang lebih soleh ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampunkan kami ya Allah. Berpuluh tahun kami hidup di atas muka bumi-Mu ya Allah. Berpuluh tahun kami meminjam umur dari-Mu ya Allah. Tetapi kami malu ya Allah. Kami kesal ya Allah. Engkau tidak izinkan kami membaca kitab-Mu dengan lancar ya Allah. Ya Allah ya Rahman, janganlah Engkau pinjam hanya sekadar pinjamkan lisan dan lidah kami ya Allah. Untuk kami berbicara dengan lantang ya Allah. Untuk kami bercakap dengan lancar ya Allah. Tetapi apabila kami membuka kitab-Mu ya Allah, kaku 1000 bahasa, sangkut bacaan kami ya Allah. Janganlah kami dibiarkan begitu sehingga akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah, rezekikan kami untuk menjadi hamba yang lebih baik ya Allah. Setidak-tidaknya kami lancar hidup di atas muka bumi-Mu ya Allah. Lancar juga kami membaca kitab-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Selamatkan kami dari kejahatan dan izinkan kami menyempurnakan sebahagian dari agama kami ya Allah. Ya Allah, terima amalan baik kami ya Allah. Tingkatkan pahala kami ya Allah. Kurniakan rahmat untuk kami ya Allah. Ya Allah, di petang yang mulia lagi berkat ini, padamkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan kami ya Rahman. Ampunkan kami ya Ghaffar. Kami tahu bahawa ya Allah, Kau tidak akan menolak doa hamba-hamba-Mu yang menyebut ya Rabb. Oleh itu ampunkan dosa kami ya Allah. Ya, hari ini kalau kami catatnya ya Allah tidak mampu, tidak cukup kertas untuk kami menulisnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman, limpahi rahmat-Mu untuk kami ya Allah. Selamatkan kami dari kehinaan pada hari perhitungan-Mu ya Allah. Janganlah dipilih kami menjadi golongannya Rasulullah sebut mandi di dalam air liur ya Allah kerana tidak berpuasa. Janganlah kami berenang di dalam lautan darah ya Allah kerana mengkeji sesama, memfitnah sesama saudara ya Allah. Janganlah ya Allah kami termasuk di dalam golongan ya Rasulullah nampak memotong lidahnya kerana kuat berdusta semasa hidup ya Allah. Ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Ketika sampai ajal kami ya Allah, biarlah jiwa dan rekod amalan kami menjadi amalan tertinggi. Ya Allah, kurniakan kami, ibu ayah kami, keluarga dan anak-anak kami bimbingan, ketabahan dan peningkatan iman ya Allah. Seiring dengan tingkatnya umur kami ya Allah, masukkan kami dalam golongan yang Kau lindung, mendapat pengampunan-Mu, mendapat naungan-Mu pada hari ketika tidak ada naungan selain dari yang arasy-Mu. Ya Allah, tingkatkan keyakinan tawakal kami padamu ya Allah. Jangan ada keraguan dalam kepercayaan, dalam keesaan-Mu, kehebatan-Mu dan kekuasaan-Mu. Tingkatkan cinta kami untuk-Mu dan untuk junjungan kasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni kami, tingkatkan rahmat dan rezeki-Mu buat kami ya Allah. Berilah kami lebih banyak peluang untuk mendapat keredaan-Mu ya Allah. Sucikan niat kami hanya untuk-Mu ya Allah. Lindungi kami dari menunjuk-nunjuk atau kebanggaan palsu ya Allah. Selamatkan kami dari sifat angkuh ya Allah. Selamatkan kami dari sifat sombong, menunjuk-nunjuk dan mengungkit nikmat-Mu ya Allah. Kerana kami sedar hinanya kami ya Allah, hanya dicipta dari setitis air mani yang hina ya Allah. Ya Rahman, jangan biarkan kami sendirian ya Allah. Berkati kami dengan pasangan yang sesuai,
anak-anak yang menjadi penyejuk mata kami ya Allah. Jadikan kami dari kalangan orang-orang yang sabar, patuh kepadamu ya Allah, menghormati, mentaati ibu ayah kami ya Allah, selagi mereka tidak suruh kami melakukan maksiat ya Allah. Selamatkan kami dari fitnah Dajjal ya Allah. Selamatkan kami dari azab kubur, azab api neraka-Mu ya Allah. Tingkatkan usaha kami ya Allah, khususnya tidak bakhil dan sedekut dalam mengeluarkan sedekah jariyah. Ya Allah, berkati hidup kami dengan kesihatan yang baik agar kami dapat bersujud padamu hingga dengan mudah hingga akhir hayat kami ya Allah. Lindungi kami dan seluruh umat Islam ya Allah yang sedang dalam menentang penindas-penindas yang zalim ya Allah. Selamatkan kami dari fitnah dan permudahkan bagi kami mengharungi zaman yang penuh dengan kesukaran ini ya Allah. Berkati hidup kami ya Allah, berkati akhirat kami ya Allah. Selamatkan kami ya Allah. Tingkatkan syukur kami semata-mata hanya padamu ya Allah. Selamatkan kami dari kemunafikan ya Allah. Izinkan kami ya Allah, izinkan kami bersama isteri dan keluarga ya Allah menjadi antara jemaah menunaikan haji sebelum kami dijemput oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, lindungi kami dari syaitan, jin dan arak ya Allah. Lindungi kami dari perbuatan jahat dan niat syaitan jin yang ingin merosakkan kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Berilah rahmat kepada ibu ayah kami kerana mereka menjaga kami dengan penuh kasih sayang semasa kami kecil ya Allah. Ya Allah, kami berdoa memohon darimu mengurniakan bimbingan kepada pemuda dan umat Islam. Kami mohon bimbingan darimu ya Allah, khususnya untuk Angkatan Tentera Malaysia ya Allah. Selamatkan kami semua dari kufur, putus asa, salah laku dan syirik ya Allah. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk melawan segala kemalasan ya Allah. Berikan kami ya Allah kerajinan, semoga dengannya agar kami kerap melakukan tahajud padamu ya Allah. Kurniakan kami kerajinan dalam ibadah ya Allah, agar kami tidak berat melakukan ibadah fardu ya Allah, khususnya solat subuh ya Allah. Ya Allah ya Rahman, hapuskan COVID-19 dari seluruh dunia. Sembuhkanlah mereka yang dijangkiti berkat majlis kami di hari Arafah yang penuh kebajikan ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa hajatana wa a'malana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih ucapkan kepada yang bahagia Puan Pemerintah dan seluruh warga pasukan yang hadir petang ini. InsyaAllah bersama kita akan berjumpa malam ini sebelum maghrib dan takbir bersama sehingga solat isya. Salam Idul Adha daripada saya selaku penyelia agama pasukan. Mudah-mudahan pengorbanan kita semua kepada pasukan ini, khususnya mengerah keringat tidak kira masa siang, malam dan petang, Allah kira sebagai ganjaran pahala. Mungkin tidak nampak di dunia, tetapi akan di buku ditunjukkan kepada kita di akhirat kelak. Inilah amal yang kita redha dan Allah terima sebagai amal yang berpahala. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.